السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وبه نستغفره ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita berada malam ke-17 dalam bulan Ramadan yang mulia bagi tahun ini, dan pada malam ini juga adalah malam yang disebut-sebut dengan masyhurnya sebagai malam nuzulul Quran. Nuzulul Quran, malam diturunkan Al-Quran, sebagaimana yang tercatat dalam sirah Nabawiyah Al-Mutahharah, bahawa pada malam ini ketika mana Nabi berada di Gua Hira untuk beribadah, atau disebut dalam istilah hadisnya bertahannud, Nabi SAW telah didatangi oleh Jibril AS, lalu telah mengajar baginda dengan surah yang pertama diturunkan, itu suratul Alaq. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk sejarah ataupun perjalanan cerita bagaimana diturunkan surah Al-Alaq itu, saya kira tak perlulah saya sebut, kerana ia sudah ma'ruf, sudah dikenali dan juga sudah didengari oleh tuan-tuan muslim dan muslimat sekalian, dari zaman, dari tahun ke tahun, dari era ke era, dari usia muda sampailah ke usia kita dewasa sekarang ini, kita dah dengar cerita-cerita itu. Namun muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Al-Quran ini makin kita dekati, makin kita hampiri, makin kita hayati, kita akan dapati ia semakin membuka minda kita. Kalau kita menjauhi Al-Quran, kalau kita tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai ibadah kita, tak menjadikan Al-Quran itu sebagai ilmu kita, sebagai asas kepada bentuk pemikiran kita, maka semakin itulah kita akan tertutup dan kita menganggap bahawa agama ini satu retorik semata-mata. Jadi Al-Quran inilah sumber, Al-Quran inilah yang menjadi teras kepada pemikiran kita. Bahkan Al-Quran sejak daripada mula-mula diturunkan sampailah ke hari ini, tidak sudah-sudah mencabar minda manusia. Suatu ketika mana Nabi Muhammad SAW mula-mula berdakwah dengan kata-kata yang begitu indah, begitu hebat, kerana Al-Quran ini adalah kalamullah, bukan kalam Muhammad, kalamullah. Maka orang-orang Quraisy yang bijak pandai, yang hebat mengarang syair dan sebagainya, mereka memperlekehkan, memperlekeh dalam rasa hebat. Orang yang ego ni, yang sombong ni, bila dia rasa sesuatu perkara itu hebat, dia akan perlekehkan. Itu moralnya, itu dia punya tabiat manusia. Maka bila diperlekehkan, mengatakan bahawa ini adalah kata-kata yang Muhammad cedok daripada kitab-kitab terdahulu, kata-kata yang Muhammad pelajari daripada luar kononnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Ayat ke-20 26 surah Al-Baqarah, iaitu sekiranya kamu berada dalam keraguan tentang apa yang telah kami turunkan kepada Muhammad ini, maka bawa mari satu surah yang seumpama dengannya, seumpama dengannya, dan ajaklah saksi-saksi ataupun penyokong-penyokong kamu sekiranya kamu ini benar. Bila kita berdepan dengan cabaran Allah Subhanahu wa taala, berdepan dengan ayat-ayat Al-Quran yang begitu hebat maknanya, walaupun bahasanya itu kelihatan simple pada masa itu, orang-orang Arab boleh faham, fa'tu bi suratin min mithlih, bak mari satu surah yang seakan sama seperti dengan surah ini, kalau kamu mampu buat. Jadi kita faham mudah saja, bak mari yang sama. Tetapi sebenarnya kata-kata Allah ini memerangkap pemikiran manusia yang tak sampai ke mana pun. Yang dimaksudkan dalam kata-kata Allah ini mudah kita faham, bak mari surah yang serupa. Maka si Arab ini, Arab Quraisy ini, yang kelompok-kelompok yang hebat dengan syair-syair ini, maka mereka pun ambillah satu surah. Pilih satu surah. Ada satu surah yang mereka agak-agak boleh teka. Tuan-tuan, saya nak bawa cerita ni satu ni je malam ni. Malam ni satu ni je cerita ni, tak banyak, supaya kita rasa kagum dengan Al-Quran.
Dia kata surah mana yang kita boleh teka? Surah yang berbunyi Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ya. Ini boleh teka. Pasal apa boleh teka? Sebab Al-Qari'ah itu bermaksud ketukkan. Ketuk. Tuan-tuan tak pernah ketuk pintu? Pernah kan? Mudah je. Makna ketukkan. Kamu tahukah apa itu ketukkan? Ya, makna kalau nak terjemah secara literalnya. Ketukkan. Kamu tahu apa itu ketukkan? Kamu tak tahu ketukkan itu apa. Kalau nak terjemah secara literal, secara mudah faham. Jadi Arab kata, Quraisy pada masa itu, surah ni kita boleh teka, boleh makan. Boleh makan surah ni. 2 kali dia terperangkap dalam senyap, dalam dia tak sedar. Dia pun buat marilah. Apa dia kita nak banding dengan surah ni. Dia duk sebut ketukkan. Ya, ketukkan. Kita boleh buat mari satu benda lagi hebat. Apa yang hebat? Iaitu pada masa itu orang-orang Arab ni baru sekali je tengok gajah. 40 tahun sebelum daripada turunnya Quran ini, buat kali pertama mereka melihat gajah. Itu dia, ya. Dan generasi dan gajah yang mereka lihat itu hancur lebur hari itu juga. Gajah siapa? Gajah Abraha. Jadi generasi-generasi yang telah melihat gajah ni rasa hebatlah. Ya, sebab tak pernah lihat gajah. Mana ada gajah di padang pasir Sahara? Jadi maka mereka pun al-fil wa mal fil. Ya, wa ma adraka mal fil. Gajah. Kamu tahu apa itu gajah? Sungguh kamu tak tahu gajah. Pasal yang ada pada masa itu generasi yang tak pernah tengok gajah. Ya, yang tak pernah tengok gajah. Kalau generasi lama pun, generasi yang tak kebetulan tengok pada hari kejadian, tak nampak juga gajah macam mana. Innahum khurtum tawil. Dia ada belalai yang panjang. Dia ingat dia boleh teka. Tuan-tuan, jerat yang pertama yang Allah mainkan kepada manusia-manusia mencabar kalamullah ini ialah fa'tu bi suratin min mislih. Bawa mari surah yang seumpama dengannya. Kalau seumpama dengannya ini, saya bawa satu contoh lah, contoh paling mudah. Kita perlekeh kereta proton. Ya. Kita perlekeh apalah proton macam tu lah gini, maka CEO proton pun ada ke kat sini CEO proton. Kalau ada, kita kasih up pada dia malam ni, ya. Dia kata buat mari satu jenis kereta yang sama dengan Preve aku ni, dengan Inspira aku ni, buat mari. Kita pun tengok macam mana injection dia kat sini, tayar dia kat sini, power steering kat sini. Kita pun kita buat sendiri. Tapi bila kita bawa pertontonkan kereta tu tadi, automatik kita punya moral sudah jatuh. Pasal apa? Sebab kita gunakan acuan Preve ke Inspira ke yang sama macam tu, cuma kita buat yang lain. Bermakna kita telah belajar dari dia. Kita telah cetak rompak daripada dia. Kita telah ciplak daripada dia. Betul tak? Yang ini manusia tak nampak ketika menerima cabaran Allah, fa'tu bi suratin min misli. Tak nampak. Jadi bila mereka bawa mari, aku tahu surah apa yang kamu ada? Al-Qari'ah. Apa kamu nak lawan? Al-Fil namanya. Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Fil wa mal fil wa ma adraka mal wa ma adraka mal fil innahum khurtum tawil. Bila dengar surah palsu ini, orang-orang Arab yang lain yang tak ada kaitan tiba-tiba automatik memperlekehkan pencipta surah palsu yang nama Al-Fil ni tadi. Kata apa ni? Kamu duk tiru bentuk dia. Kan? Bentuk dia ialah memberitahu tentang Al-Qari'ah. Lepas tu tanya, apa itu Al-Qari'ah? Lepas tu nafikan pula bahawa kamu tak tahu apa itu Al-Qari'ah. Yang kamu gitu bentuk dia ni tak jadi. Carilah bentuk kamu sendiri. Dah jatuh satu poin kat situ. Kemudian Al-Qari'ah yang dimaksudkan dalam surah ini bukannya ketukan biasa. Ketukan hati, terkejutnya melihat bumi dilipat. Ya? Langit digulung, bumi digulung, dilipat. Iaitu kiamat. Al-Qari'ah yang dimaksudkan itu ialah kiamat. Hentakan. Kita boleh dimaksudkan juga lah. Al-Qari'ah itu hentakan. Kuatnya, bergoncangnya bumi ini hentakan. Itu dimaksudkan Al-Qari'ah. Nama lain bagi Al-Qiyamah, hari akhirat. Kamu ingat ketukan apa? Ketukan biasa. Nak banding dengan Al-Fil. Al-Fil ni, aku pergi Afrika apa aku nampak lah nanti kan. Gajah tu apa benda?
Jatuhlah manusia, tuan-tuan. Jatuh manusia yang mencabar Al-Quran. Mereka tak akan berjaya mencabar Al-Quran. Ikut rekod sejarah Al-Quran, inilah peristiwa pertama manusia mencabar Al-Quran dan mereka fail. Mereka gagal, tuan-tuan. Ya? Bayangkan, pada hari ini manusia terus memperlekehkan Al-Quran. Namun percayalah, mereka akan gagal dan terus gagal lagi. Dan kita pula, tuan-tuan, orang yang telah diberikan Al-Quran sejak lahir. Lahir-lahir sudah Islam, ya? Lahir-lahir sudah tidak menafikan Al-Quran. Kenapa kita tidak boleh menguasai Al-Quran? Sedangkan kita sudah melepasi satu takut ini. Tidak lain tidak bukan ialah kerana kita hanya tilawatul Quran, tapi kita tidak tadabbur Al-Quran. Jadi tuan-tuan, pada hari ini kita hendaklah bergerak lebih maju ke depan, ya, iaitu dengan tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran, belajar seluk-beluk Al-Quran, ya, belajar seluk-beluk Al-Quran. Tuan-tuan, bayangkan apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, menceritakan tentang surah Al-Qadar, pada malam Al-Qadar yang akan kita hadapi dalam 10 malam terakhir ini. Para sahabat mengupas surah Al-Qadar itu, banyak tafsiran tentang bilakah berlakunya Al-Qadar dan sebagainya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat langsung. Ibnu Abbas ni hebatnya kerana dia ni didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai turjumanul Quran. Ya, mula-mula Ibnu Abbas lahir diberi oleh Al-Abbas. Ibnu Abbas nama sebenarnya Abdullah. Ya, diberi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, katanya Abbas, bapa saudara Nabi, doakan yang terbaik untuk budak ni. Nabi nak doa yang terbaik, apa dia? Nabi kata, Allahumma ja'alhu turjumanul Quran. Jadikanlah dia ni sebagai penterjemah Al-Quran. Sebab tu kita pada hari ini bila ada orang nak tahnik anak dan sebagainya, kita nak ulang doa tu. Ya, ulang doa tu. Tak apa, tuan-tuan, bagus. Kita ulanglah. Sebab bila diminta doa terhebat, Rasulullah minta jadikan budak ni penterjemah Al-Quran. Ya, jadi Ibnu Abbas ni memang terjemah Al-Quran, penterjemah Al-Quran sungguh. Dia beri satu panduan kepada kita, dia tilik surah tu. Dia kata apa? Ayat terakhir daripada surah Al-Qadar itu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ikut bahasa Arab secara simple, secara mudah ni, perkataan hiya tu tak payah wujud kat situ. Ya, sebab itu masa saya belajar di Al-Azhar dulu, di kuliah dirasat, ya, masuk dirasat ni lah kuliah bahasa lah, kuliah bahasa yang mengajar pengajian Islam. Ada satu soalan yang popular. Al-Quran datang dalam bahasa Arab, meniru ataupun menggunakan nahu bahasa Arabkah, atau Al-Quran yang memperkenalkan nahu bahasa Arab? Ulas ataupun terangkan. Soalan ini popular, hampir setiap tahun keluar. Siapa tak ready soalan saja tak nak lulus, tuan-tuan, ya. Jadi jawapan dia secara mudahnya, bahasa Arab itu sudah wujud lama, tapi tidak ada nahwu, tidak ada grammar, tidak ada tata bahasa. Bila Quran datang, Quran telah membentuk satu tata bahasa yang kemudiannya orang-orang Arab ini membentuk nahwu mereka daripada Al-Quran. Itu hebatnya Al-Quran. Jadi kalau ikutkan kepada cara orang Arab bercakap biasa-biasa, salamun hatta matla'il fajr, sudah cukup. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan takkid, memberikan kekuatan di situ. Salamun hiya, maknanya dengan pastinya Lailatul Qadar itu akan berlaku, dan bila berlaku Lailatul Qadar itu, sejahteralah malam itu sepanjang malam, tuan-tuan, sampai ke subuh esoknya. Jadi bila berlaku? Ibnu Abbas tilik dia tengok, dia kata malam 27. Kata Ibnu Abbas, pasal apa malam 27? Sebab huruf-huruf dalam salamun hiya hatta matla'il fajr itu berjumlah 27 huruf. Ya, itu gambaran yang diberi oleh Ibnu Abbas. Sahabat-sahabat lain ramai yang menyokong Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berpendapat berlakunya Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Tuan-tuan, ada soalan yang popular, bukan popular apalah. Bila kita berfikir dengan otak singkat kita kata, macam mana boleh Lailatul Qadar itu berlaku pada satu malam yang sama? Sedangkan kita gelap, kita malam, di London, di UK, di Amerika masih lagi cerah. Ya tak? Mana boleh begitu?
Jadi macam mana sebenarnya Lailatul Qadar? Akhirnya orang yang memperlekehkan Lailatul Qadar ini dengan soalan-soalan remeh begitu, dia menganggap Lailatul Qadar itu sebagai suatu perkara yang abstrak sahaja. Tak ada terjadi secara realitinya. Ini bahaya tuan-tuan bila kita tidak memandang Al-Quran itu dengan hakikinya. Sedangkan dia dah beritahu salamun hiya hatta matla'il fajr. Makna sejahtera Lailatul Qadar itu sepanjang malam. Jadi soalan yang remeh itu sebenarnya mudah saja. Saya nasihatkan kepada orang yang bertanya demikian, balik ni ataupun esok tu pergi Maidin, nak cari Lailatul Qadar, pergi Maidin. Pasal apa? Bukan suruh pergi beli apa-apa, suruh pergi beli globe. Dekat Maidin kan serba ada kan. Jadi globe yang paling murah dekat Maidin tu harga RM5 tak silap saya. Kecil je kan. Beli globe dan beli juga torchlight tuan-tuan. Nak cari Lailatul Qadar kan? Okay. Sekarang ni tuan-tuan balik kat rumah, kalau tak percaya sangat dengan kewujudan Lailatul Qadar yang memang berlaku pada satu malam dalam satu tahun itu seluruh dunia serentak, tak percaya? Okay, torchlight tadi suluh dekat negara mana yang mula-mula dapat matahari? Jepun. Suluh dekat Jepun. Lepas tu pusinglah globe itu tadi pelan-pelan. Pegang torchlight, pegang torchlight macam ni. Okey? Pusing globe tuan-tuan perlahan. Lama-lama tuan-tuan akan fahamlah apa yang saya maksudkan ini tuan-tuan. Cuba balik buat, tak percaya. Ya? Allah dah cerita dah bahawa sepanjang malam Lailatul Qadar itu sejahtera. Iaitu siapa yang bangkit pada malam itu, kalau dia solat 2 rakaat, maka dia seperti bersolat 2 rakaat setiap malam sepanjang 1000 bulan berturut-turut. Tuan-tuan, bayangkan. Faham tak apa yang saya sebut tadi? Nampak tak? Kita ni sebenarnya, seluruh dunia ni hanya ada satu malam dan satu siang pada setiap hari. Betul tak? Jadi kalau Jepun terima siang, yang sebelah UK ni akan jadi malam. Okey? Jadi kalau takdirnya pada malam itulah malam berlaku Lailatul Qadar, bermakna sama ada orang UK terima dulu, kemudian kita terima, kemudian selepas UK, 12 jam kemudian bila kita beransur-ansur gelap, UK dah beransur juga. Itu je sebenarnya. Simple je. Jadi bayangkan untuk seluruh dunia, dalam Quran sudah sebut bahawa Lailatul Qadar itu akan sejahtera sepanjang malam. Siapa yang tak akan rasa malam? Semua akan rasa malam tuan-tuan. Malam yang sama, cuma dia beransur-ansur. Orang ni dah cerah, orang ni pula gelap. Orang ni gelap, orang ni pula cerah dan sebagainya tuan-tuan. Bayangkan ayat itu yang kita lihat sebagai ayat ritual semata-mata, iaitu mengejar pahala Lailatul Qadar ini, sebenarnya mengajar ilmu alam pula kepada manusia, ilmu geografi pula kepada manusia. Begitulah tuan-tuan kehebatan Al-Quran. Jadi sama-samalah kita mengagung-agungkan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran itu agung dalam diri kita. Sekurang-kurangnya dalam hidup kita, baca Al-Quran. Sesudah baca, tadabbur pula. Jangan hanya baca, tadarus. Tadarus itu apa? Tadarus ni bukan baca seorang-seorang tuan-tuan. Tadarus ini hendaklah baca dalam bentuk sekurang-kurangnya 2 orang. Seorang dengar, seorang tegur, seorang baca. Yang ini pula gilir baca, yang ini tegur. Itu baru nama tadarus. Setengah orang dia kata, boring lah, asyik kena tegur tadarus ni tuan-tuan. So dia baca hadap ke dinding. Siapa nak tegur dia? Tak ada orang tegur dia. Dinding lah tegur dia. Tuan-tuan, ini bahayanya kita bila tak betul membaca Al-Quran, maka tak betul jugalah ibadah kita. Dan tuan-tuan, saya minta satu perkara lah. Kita memang digalakkan membawa anak-anak kecil ke masjid. Memang digalakkan. Tak ada siapa pun yang boleh memarahi, menghalang anak-anak kecil datang ke masjid. Kerana ini adalah didikan, tarbiyah yang memang Rasulullah pun suruh bawa anak-anak kecil ke masjid. Tetapi bila kita bawa anak-anak kecil ke masjid, hendaklah kita bertanggungjawab, menasihatkan mereka, mengingatkan mereka supaya tidak mengganggu ibadah jemaah-jemaah lain. Juga saya minta lah kepada ibu bapa, jangan semasa kita beribadah di sini, anak-anak kita di luar sana terdedah pada mara bahaya. Kita sembahyang di sini, mereka pula duk racing kat luar, sama ada racing basikal ataupun racing motor dan sebagainya. Jangan nanti bila habis saja witir, doa menghancurkan musuh, tiba-tiba sila ke hospital segera. Anak tuan berada di hospital tuan-tuan. Pasal apa? Jatuh motor dan sebagainya. Ini nasihat ikhlas saya
Sebab saya melihat senario ini bahaya, tuan-tuan ya. Kita bawa mari mereka ke masjid untuk latih ibadah, bukan untuk dibiarkan begitu sahaja. Minta maaf kalau terasa dengan teguran ini. Ikhlas daripada saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.